Assalamualaikum. Selamat petang. Okay. Alright. So, kita akan mulakan kelas kita. Okay. Okay, semua sihat ke? Alright. Okay, so kita ada student. Okay, Zain. Ada lagi 2 orang tak masuk. It's okay. Kelas akan tetap mula. Alright. Okay, so malam ni untuk topik tingkatan 3, so kita akan belajar pasal indeks. So hari tu kita dah, minggu lepas kita dah belajar indeks yang asas tu. So nombor indeks yang dalam bentuk yang dikuasakan, okay, nombor indeks dalam bentuk pembahagian, okay. Kemudian kita akan, kita dah tengok dah hukum-hukum indeks, okay. Kemudian kita ada juga belajar macam mana cara nak menukarkan satu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks tu dengan kaedah pembahagian berulang dan kaedah pendarapan berulang. Okay? Okay. So minggu ni kita akan sambung. Okay. So kita akan teacher sambung macam mana kita nak tentukan. Nak tentukan yang A kuasa sifar tu dia adalah sama dengan 1. Okay? Ataupun kita nak tentukan yang A kuasa negatif N tu adalah sama dengan 1 per A kuasa N. Okay? So boleh tengok kelas ni. Okay, siapa? Alright. Okay, so kita akan belajar indeks tingkatan 3. Alright. Okay, hari kita ulang sikit. So kita akan belajar dalam topik ni, kita akan belajar perwakilan pendarapan berulang. Hari itu kita dah belajar. Okay, kemudian kita akan belajar macam mana nak tukarkan suatu nombor kepada nombor indeks. So hari itu pun kita dah belajar. Dalam topik ni juga kita akan belajar pendarapan nombor dalam satu indeks pun kita dah belajar. And seterusnya kan kita dah belajar juga pembahagian nombor dalam nombor indeks. Okay. So nombor indeks yang dikuasakan pun kita dah belajar dan sekarang kita masuk topik yang ke-6 iaitu menentukan suatu nombor indeks. Okay, alright. So boleh tengok dekat skrin. Okay, so macam mana kita nak tentukan yang A kuasa negatif 10, A kuasa negatif sifar ni, sama dengan 1. Okay, so pembahagian satu nombor, okay, pembahagian satu nombor dalam bentuk indeks dengan diri sendiri kita boleh tulis macam ni tau. Okay, A kuasa N bahagi dengan A kuasa N, so sama dengan A N tolak N. So dia akan sama dengan A kuasa negatif sifar. Okey, di mana kita tahu yang kalau sini darab, okey. Kalau sini kalau sini darab, okey, kat atas ni kita tambah. Okey, kuasa tu kita tambah. Kalau dia kalau dia bahagi, so dia akan tolak. So, kalau A kuasa N, bahagi dengan N, A kuasa N, so maksudnya dia tolak N lah. Macam ni kan. So, jawapan dia akan dapat A kuasa negatif sifar. Okay. So, apabila suatu nilai tu dah dibahagikan dengan dirinya, mestilah hasilnya 1. Betul tak? Okay, 1 bahagi 1, 1. Baik. 2 bahagi 2, 1. Okay. 100 bahagi 100, tetap jawapannya 1. Jadi kita dah tentukan, kita dah tetapkan, bukan tetapkanlah, maksud kita dah sahkanlah yang sebenarnya apabila dibahagikan dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Okay, so oleh itu A kuasa N bagi A kuasa N sama dengan 1.
Okay, sorry ada student nak masuk. Okay, so jadi kita dah maksudnya kita dah tentukan lah kan yang okay, kat sini kita dah sahkan yang apabila dibagikan dengan nombor dia akan dapat 1. Jadi A kuasa dengan negatif sifar dia adalah 1. Assalamualaikum Azim. Sihat Azim? Azim? Alright, tadi kita dah masuk sikit Azim. Okay, macam ni kita nak sahkan yang A kuasa sifar tu adalah sama dengan 1. Okay, so kita tahu yang teacher ulang balik sikit Okay, katakanlah andai kata kita kata A kuasa negatif N bahagi dengan A kuasa negatif N. So kita tahu kalau negatif kuasa mesti tolak, betul? A kuasa N tolak N. Jadi kita akan dapat hasilnya A kuasa negatif, A kuasa sifar. Oleh itu, okay, kita tahu apa-apa nombor yang dibahagikan dengan diri sendiri dia akan dapat 1. Tak kisahlah 2 bahagi 2 dapat 1. 1000 bahagi 1000 pun akan dapat 1. Betul? Jadi kat sini kita dah sahkan yang bahawa kalau A kuasa sifar ni adalah apabila A kuasa N dibahagikan dengan A kuasa N dirinya sendiri, jadi jawapan dia akan dapat 1. Oleh itu A kuasa sifar adalah sama dengan 1. So kita dah sahkanlah macam tu. Okay? So, okay. Boleh Azim? Cik laju sikit sebab tadi dah start Okay. Andai kata, misalnya cikgu bagi contoh, satu contoh. Sekejap. Okay, cikgu bagi contoh. Katakanlah 13 kuasa sifar, dia akan sama dengan 1. Okay, sebab apa? Sebab kita dah kata dah, 13 ni sebenarnya asalnya A, N tolak N ataupun A, N bagi A dengan N. Okay, dia dah bagikan dengan diri dia sendiri dah. Alright? Okay. Okay. Contoh seterusnya, katakanlah kita ada pecahan 4 per dengan 5, kita kuasakan dengan sifar. So jawapan dia tetap 1. Oleh itu apa-apa nombor yang dikuasakan dengan sifar, jawapannya tetap sah 1. Okay, so jawab pusing macam mana pun dia tetap 1 lah. Okay. Okay, sekarang kita tengok nombor negatif pula. Okay, bagi satu nombor dengan indeks negatif, katakanlah A kuasa negatif N dia sama dengan A sifar tolak N. Confirm lah sebab dia mestilah negatif ni kurang daripada sifar. So apa-apa nombor yang kurang daripada sifar dia adalah negatif. Okay, alright. Oleh itu A ialah kuasa sifar. A bukan, nampak macam 9 pula. Okay. A kuasa dengan sifar. Okay, kita bahagi dengan A kuasa N. Kenapa? Sebab ni. Sebab kan? Betul tak Azim? Okay, tolak kan? Tolak tu sama dengan bahagi kan? Okay, jadi kalau kita tulis dalam bentuk pecahan pula, A kuasa sifar per dengan A kuasa N. Okay. Jadi, tadi kita dah belajar A kuasa sifar adalah sama dengan 1. Jadi dia akan jadi 1 per A kuasa N. So, maka oleh itu A kuasa apa-apa negatif
dia akan sama dengan 1 per A kuasa negatif, kuasa tu balik. Boleh? Dia terbalik je. Okay, ini teacher nak sahkan yang bahawa A kuasa sifar tu sama dengan 1 dan A kuasa negatif apa-apa nombor N tu akan dapat 1 per dengan pecahan dia balik. Okay, boleh? Alright, okay. Okay, ni contoh. Okay, so tadi kita dah belajar. Kita nyatakan setiap berikut dalam bentuk indeks positif. Okay, indeks positif bermaksud kita dah tahu dah tadi macam mana kita tentu sahkan bahawa negatif tu macam mana, kuasa sifar tu macam mana. Jadi kita dah nampak dah negatif 10. Okay, so dia adalah 1 per berapa Azim? 4 kuasa 10. Betul tak? Betul tak? Yang ini tadi sama dengan A, 4 tu A, negatif N. Betul tak? A negatif N ni sama dengan pula 1 per A kuasa N. So dia jadi macam ni. Boleh? Alright. Okay, so kalau E kuasa negatif 10 bermaksud apa? 1 per E kuasa 7. Okay? Tak payah kira dah. Dah ada contoh kat situ. Okay, kalau depan dia ada macam ni pula. Okay, kita dah tahu Y ni, Y dia akan dapat 1 per Y kuasa 4. Yang 5 tu pula macam mana? 5 tu adalah dekat, kalau kita belajar pecahan, okay, dia negatif 5 kat sini, dia darab. Betul tak? So darab atas saja kan? Pecahan, apa-apa pecahan dia darab atas kan? So dia dapatlah negatif 5 per Y kuasa 4. Okay, so senang cerita 5 tu belah atas, ni belah bawah. Okay, so kalau 6 per 7 N kuasa 2, terbalik pula dah. Okay, so N ni sebenarnya, okay, dia adalah 6 per 7. N ni boleh dia jadi negatif sebab apa? Sebenarnya dia apa? N kuasa negatif 2 ni. Kita jadi kena terbalikkan dia. Terbalikkan dia. N kuasa 2 per 1. So dia akan dapat 6 per 7 N kuasa 2. Okay. Yang ni tak adalah pula tentu sahkan dia. Yang ni nanti cikgu cari dia punya formula, cara macam mana. Okay. Alright. Boleh setakat ni Azim. Zain. Zain ada kan? Okay. Okay. Alright. Okay, kita cuba contoh soalan lain. Okay, 4. So ni soalan yang kelima. So kita tukar pula dalam bentuk negatif. Tadi daripada negatif kita jadi positif. So dari positif kita jadi negatif. Okay. 1 per 8 kuasa 5. Okay, macam mana kita nak tukar? Kalau tadi asalnya katalah. Kita kejap azan. Stop kejap.
Okay. Afika dah masuk juga. Okay. Alright. So tadi kita nanti Afika boleh tengok balik cikgu share video nanti daripada awal balik. Okay. Tadi kita dah belajar macam mana nak tukar daripada bentuk negatif, indeks yang bentuk negatif kepada positif. So now kita nak tukar balik, belajar macam mana nak tukar bentuk positif kepada bentuk negatif. Alright. Okay. So asalnya tadi bentuk negatif adalah seperti ini. Bila kita ubah kepada bentuk positif, dia akan jadi 1/A kuasa N tu balik. Okay, sekarang ni kita berada dalam keadaan macam ni. So kita nak ubah dia jadi macam ni pula. Okay. So macam mana cara dia? Caranya senang je. Okay. So kita ambil balik 8 tadi tu, 8 belah bawah tu, jadikan atas tu negatif saja. Okay. Tak susah pun. Pusing balik je. Okay. Alright. Cikgu mengah sikit hari ni sebab tak sihat kan. Okay, so kita tengok contoh yang kedua, 6. Okay, kita tengok 1/X kuasa dengan 6. Okay, 1/X kuasa 6. Okay, so macam mana kita nak tukar dia dalam bentuk negatif. So kita ambil je X tu balik, kita jadikan negatif 6. Macam tu je. Just like that. Okay, tak payah susah-susah pun. Dia bukan soal kira pun. Okay, so kalau soalan contoh seterusnya. Okay, susah sikit lah. P/Q kuasa dengan 10. Okay, siapa Azim. Azim boleh try ke Azim? Boleh. Sebab tadi ni tak, untuk contoh tadi teacher tak tunjuk kan? Okay. Teacher, ini kalau kuasa ni kita juga dua-dua kan? Apa dia macam mana? Yang kuasa 10. Okay. Bila kita nak jadikan dia negatif, kan? Kita terbalikkan dia je. Okay. Ingat tak macam kalau kita buat pecahan dulu sekolah rendah, kan? Bila kita nak darab pecahan, okay, kita kena daripada bahagi jadi darab kan? Okay. Konsep dia lebih kurang sama. Okay. So bila kita nak jadikan dia negatif, kita terbalikkan kita punya pecahan. Okay. So kita akan jadi negatif 10. Macam tu je. Boleh Azim? Afika? Jelas Okay, kalau perasan dia adalah songsangan. Okay? Dia songsangan dia je. Dia songsang je. Okay? Boleh? Boleh tak? Okay? Untuk yang kat Facebook, okay, so itu saja perkongsian teacher